السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bantahan ulama kurun ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Kita masih lagi pada bab yang kelima, bantahan ke atas pendalilan dengan kata-kata dan tindakan Syekh Sufi serta karya-karya mereka. Perbahasan kita malam ni kita sambung pada muka surat 80. Muka surat 80 yang kita tinggalkan sebelum ni ialah perbahasan mengenai satu orang tokoh Sufi yang bernama As-Suhrawardi, yang beriman dengan fahaman wahdatul wujud ataupun Nur Muhammad. Kita tengok muka surat 80, dia perenggan yang bermula ahli-ahli sufi. Kita sambung di situ. Ahli-ahli sufi mengiktikadkan Syekh merupakan perantara antara Allah dengan murid-muridnya. Dia juga merupakan pemegang amanah ilham, sebagaimana malaikat Jibril merupakan pemegang amanah wahyu. As-Suhrawardi misalnya menyatakan Syekh membersihkan benih percakapan daripada pakaian hawa nafsu dan menyerahkannya kepada Allah. Dia memohon pertolongan dan kebenaran. Seterusnya beliau mengatakan kata-kata Syekh adalah berdasarkan kebenaran yang juga datang daripada kebenaran. Syekh bagi murid-murid adalah merupakan pemegang amanah ilham, sebagaimana Jibril merupakan pemegang amanah wahyu. Sebagaimana Jibril tidak mengkhianati wahyu, begitulah Syekh juga tidak mengkhianati ilham. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu, maka Syekh juga terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin dan tidak bercakap berdasarkan hawa nafsu. Kita tengok kata-kata As-Suhrawardi ni dahsyat. Apa yang dia sebut, dia kata Syekh itu menyamai martabatnya dengan Jibril alaihissalam, menyamai martabatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia sebut dengan jelas terang, dia kata sebagaimana Jibril merupakan pemegang amanah wahyu, maka begitulah juga Syekh tarikat ni pemegang kepada ilham. Sebagaimana Rasulullah tak bercakap dengan hawa nafsu, maka begitu jugalah Syekh tidak bercakap dan tidak menyampaikan apa-apa melainkan ianya ilham dan tidak terdorong dengan hawa nafsu. Jadi ini ialah unsur mengkuduskan manusia, mensucikan manusia selain daripada pihak yang telah dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu para nabi dan rasul dan juga para malaikat yang sentiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan ataupun kenyataan ini sangat berbahaya. Kerana apa? Kerana dia akan menutup
satu ruang besar. Bila mana satu orang tu beriman dengan kaedah dan teori ini, maka tidak ada lagi di hadapan matanya kritikan terhadap gurunya. Maksud kita di sini bukanlah nak kata bila mana belajar tu kita mencari aib ataupun benda-benda tak elok pada guru, bukan. Tapi nak sebut kita kena set dalam kepala kita, kefahaman kita, siapa-siapa saja selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu menerima benda-benda buruk dan juga menerima benda-benda baik pada dirinya. Ada pada dirinya kebaikan, ada pada dirinya keburukan. Yang diambil ialah kebaikannya, yang ditolak ialah keburukannya. Dan kayu ukur kepada kebaikan keburukan itu ialah daripada syariat, seperti apa yang telah diucapkan oleh Nabi dan juga seperti apa yang telah terdapat dalam nas Al-Quran. Jadi walau macam mana pun, manhaj menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah itu ialah manhaj yang paling utama untuk dipertahankan. Bukanlah bermakna satu orang tu bila mana dia melaungkan ataupun cuba membawa manhaj angkat Quran dan Sunnah itu menjadikan semua manusia tu ditolak kata-katanya selain Nabi. Bukan. Satu orang tu diterima kata-katanya kalau selari dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ditolak ataupun diketepikan kata-katanya. Bukanlah makna menghina, bukanlah makna mengejek ataupun mengeji, tapi untuk menjelaskan orang Islam tu dia ada ambilan dia, ataupun disebut oleh para ulama sebagai masdar at-talaqqi, sumber dia terima satu-satu ilmu itu. Kemudian kita tengok muka surat yang ke-80 lagi, perenggan seterusnya dia sebut ahli-ahli sufi bukan sahaja menerima ilmu daripada syekh-syekh mereka yang masih hidup, bahkan juga daripada syekh-syekh mereka yang berada di dalam kubur. Yang ni lagi dahsyat. Ali Al-Khawwas misalnya menyatakan syekh-syekh ahli sufi mampu menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh murid-murid mereka daripada kubur masing-masing. Yang ni lagi brutal lah. Maknanya bila mana tok guru tu dah mati, anak murid mengalami kemusykilan, permasalahan yang tak pernah dibincang oleh tok guru tersebut waktu dia hidup, waktu hayat dia. Maka caranya ialah pergi ke kubur syekh tersebut dan bertanya kepadanya. Maka jawapan tu akan dapat melalui kaedah datangnya roh menjelma dalam mana-mana murid senior. Dia macam kerasukan lah sekejap, ataupun masuk melalui mimpi, memberi penerangan jawapan terhadap kemusykilan yang ada. Sebab tu tak pelik bila mana kita bincang bab ni, ada orang yang telah keluarkan kenyataan yang percaya dengan kaedah ni tanpa ada sedikit pun rasa ragu, tanpa ada sedikit pun menilai daripada apa yang berlaku pada zaman Nabi. Sebab tu kita akan tengok sebahagian mereka mengatakan kalau ada apa-apa masalah, kalau ada apa-apa problem, selak tirai. Benda ni memang berlaku pun. Selak tirai ni tuan-tuan, kalau kita tengok, ianya memang ada asas bagi kelompok sufi. Tapi kalau tengok asal kepada kaedah ada apa-apa benda selak tirai ni, dia mari daripada unsur kesyaitanan ataupun unsur-unsur perbomohan yang karut. Contoh tuan-tuan tengok, tuan-tuan mungkin pernah tengok cerita nasib Doremi. Waktu Ray menurun jadi bomoh, apa dia buat? Dia selak tirai, dia tarik ayam panggang. Lepas tu dia selak lagi tirai, dia tarik dengan tangkal. Last sekali mohon bayar RM400. Saya bukan nak buat lawak apa-apa, cuma saya nak katanya kaedah selak tirai ni mari pada kaedah perbomohan. Memang benda tu ada, asasnya memang ada. Tapi kaedah-kaedah seperti ni dia datang daripada kaedah-kaedah yang tak jelas. Sebab tu dalam isu kebatinan ataupun batiniyah, ada apa-apa selak tirai. Ini memang wujud pun. Saya nak kata apa yang ustaz sebut memang ada, tapi dia tetap salah. Memang benda tu ada, asasnya ada. Tapi asas itu bukan asas daripada Quran Sunnah. Asas itu ialah amalan daripada ilmu perbomohan. Dan benda ni boleh dilatih, boleh dipelajari. Maknanya ia cabang pada ilmu sihir. Antara kitab yang menjadi rujukan dalam bab ni bagi kebanyakan orang-orang yang minat aliran ni di tanah Melayu kita ialah kitab Syamsul Ma'arif oleh Al-Bundi. Kitab ni
ada dalamnya kaedah untuk dapatkan pertolongan daripada khadam, dengan cara khadam tu akan beri bantuan melalui kaedah kita selak tirai. Sebab tu tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan pernah tengok bomoh-bomoh ni, dia akan buat tempat dia terima rawatan orang ataupun terima pesakit ni, dia mesti ada tirai, mesti ada langsir. Sama ada langsir tu warna kuning ataupun langsir tu warna hitam. Dia tak akan tunjukkan semua keadaan dalam tempat rawatan dia tu. Sebab itu memang dia punya upacara dia, tak dapat dinafikan. Termasuklah dalam kelompok sufi ni, elemen ini digunakan untuk menebalkan ketaksuban pengikut. Sebab tu kalau tengok ciri-ciri ajaran sesat ni ialah bila mana guru tu dia menurun, akhirnya dia akan selak tirai, dia macam berdialog dengan satu orang untuk dapatkan jawapan. Itu memang ada, itu memang tak dapat dinafikan, itu memang wujud. Tapi ilmu ini ilmu yang tertolak, ianya cabang daripada ilmu sihir. Jadi dia memang datang daripada kitab Pati Rahsia tu, ataupun dalam terjemahan Jahawinya, dalam terjemahan Melayunya, kitab Syamsul Ma'arif tu terjemahannya ialah Pati Rahsia, terjemahan bahasa Melayu dia. Dan memang ada buku tu, memang sebahagian orang dia ambil ilmu dalam tu, tapi ilmu tu semuanya ialah ilmu-ilmu sihir. Pati Rahsia ni memang banyak dijual pun. Kalau kita buka Shopee pun ada jual buku Pati Rahsia ni. Memang dalam tu dia ada semua ilmu-ilmu untuk mendatangkan khadam, termasuklah khadam silat dalam dalam pertempuran, dalam gelanggang, ni semua ada. Benda ni juga cabang juga wujud kepada orang-orang agama lain. Sebab tu kita tengok agama Confucius ataupun agama lama orang-orang Cina, dia bukan agama Buddha, tapi dia cabang daripada agama lama orang Cina. Sebab orang Cina di tempat kita ni, yang dulu-dulu, yang awal-awal kedatangan dia orang, mereka ada satu konsep, iaitu berdamai dengan roh yang mendiami tempat asal yang dia orang datang. Contoh, dia orang datang tempat kita, tanah Melayu ni, dia orang akan berdamai dengan roh di sini. Sebab tu dia ada upacara yang disebut dengan nama upacara Datuk Kong. Di Penang ada, di setengah-setengah tempat ni ada, di Selangor pun ada. Maknanya akan datang satu orang pandai dia orang lah, menurun dengan pakai pakaian macam orang Melayu, pakai kain plekat, pakai baju kurung, pakai baju Melayu pun semua, pakai kepiah. Kalau roh tu roh perempuan, pakai dengan telekung pun semua. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun berlambak benda ni. Dan antara tempat yang paling besar sekali lah, yang terbuka, tak dibuat secara tertutup, ialah di Kusu Island ataupun Pulau Kusu di Singapura. Ini antara kubur Syed Abdul Rahman apa tah, situ upacara Datuk Kong dibuat dengan besar-besaran, terbuka. Sebab ialah kerajaan dia bukan ambil tahu pun dan tak peduli pun benda ni. Dia orang pun tak ada badan agama yang terlalu ketat untuk arahkan benda ni. Cuma saya perhatilah, memang patung dia tu patung orang Melayu, ada kerihnya, ada tanjaknya, ada songkoknya, ada lebaynya, ada serbannya, ada macam-macam pakaian-pakaian yang menunjukkan itu ialah kebiasaan orang Melayu Islam. Sepanjang proses menurun tu, yang dia macam histeria tu, roh-roh datuk yang dikatakan ini ialah orang-orang saleh ataupun orang-orang baik kawasan tu, sekali pun tak promote Islam. Semua cakap benda mengarut. Maknanya yang diseru tu siapa? Iblis. Yang diseru tu syaitan. Sebab kalau betul ini ialah roh yang baik, maka dia akan bawa seruan yang baik, dia akan bawa intipati yang baik, tapi dia bawa benda yang mengarut. Maknanya yang diseru itu hanyalah mengakui dia sebagai pihak yang betul. Maka tak mustahil juga berlaku kepada kubur-kubur Syekh Sufi ni pun. Disangka rupanya Syekh Sufi itu yang datang, tapi sebenarnya bukan. Yang datang itu ialah jin, syaitan yang mengaku dirinya ialah si mati tersebut. Lalu diberikan ilmu itu, ilmu ini. Memang benda ni ialah benda yang memang diterima oleh sebahagian kelompok Sufi. Memang disaluti ataupun disulami kelompok-kelompok yang melampau ini. Unsur sihir, perbomohan, perdukunan ni memang ada. Oleh kerana itu dia sebut, ahli-ahli Sufi hendaklah mempercayai syekh-syekh mereka tetapi bukan ulama fiqh. Ada masalah, pergi tanya syekh tarikat, tak tanya ulama fiqh. Walaupun orang kata apa, permasalahan tu ialah permasalahan berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan fiqh. Termasuklah isu yang hangat hari ni ialah
isu rokok. Bila mana ada satu kiai yang dijemput daripada Indonesia datang ke ibu negara kita, buat daurah, dijemput oleh satu badan autoriti agama. Bila mana dia sebut dalam ucapan dia tentang rokok, dia kata di Indonesia rokok tu halal, berbeza dengan di Malaysia. Di Malaysia rokok itu haram. Lalu dia pun cerita pengalaman dia dengan satu orang mufti daripada Malaysia yang datang ke tempat dia. Mufti daripada Malaysia tu rasa pelik sebab di Indonesia ni pemandangan kiai-kiai, tok-tok guru, ustaz-ustaz merokok, hatta merokok ketika kuliah normal. Tengah kuliah ni isap rokok. Siap ada bekas habuk rokok lagi. Siap ada rokok tu boleh top up lagi kat depan. Jadi mufti yang daripada Malaysia ni tak jadi mufti dah sekarang. Dia kata, ni apa ni kiai? Kenapa di sini macam biasa? Kiai tu yang dalam video tu dia kata, oh di sini bisa. Jawapan dia, sini boleh, tak ada masalah. Bahkan sini antara ciri ahlu sunnah tu ialah merokok. Yang tak merokok tu wahabi. Oh gitu pula jadinya. Oh jadi macam tu, cerita dia jadi macam tu. Jadi dia tala kepada satu pihak yang dia tak puas hati. Sebenarnya bahkan dia dengan cukup berani mengatakan di sisi mazhab Syafi'i, ianya tidak. Sedangkan kalau kita tengok antara tokoh dalam mazhab Syafi'i yang melaknat rokok ialah Imam Al-Bujairimi. Orang-orang yang mengaji pondok mesti kenal satu kitab nama dia Hasyiah Al-Bujairimi. Inilah tokoh dalam fiqh Syafi'i. Dia sendiri sebut, semoga Allah Ta'ala melaknat mereka yang merokok ataupun menghisap satu benda yang dinamakan dengan natin ataupun nitin. Itu nama lama bagi rokok. Termasuk juga dalam Hasyiah Al-Qalyubi. Ini semua tokoh-tokoh mazhab fiqh. Sebab tu kita tengok antara kecelaruan dalam kelompok sufi juga, bila mana dia orang rasa syak terhadap rokok tu, dia orang akan tanya syekh sufi dia orang. Sepatutnya tanya ulama fiqh, sepatutnya tanya pakar perubatan. Sebab tu kita akan tengok sebahagian daripada mereka kata, oh, merokok ni boleh. Sebab tok guru kita merokok ni, tujuan dia merokok ialah nak bakar syaitan yang duduk dalam majlis ilmu tu. Ya, benda ni memang betul pun. Benda ni memang ada. Sebab tu tok guru tu habis sebungkus, tambah lagi sebungkus sebab syaitan banyak dalam majlis ilmu tu. Tak berhenti dia merokok. Jadi anak murid pun kepeningan. Dia merokok ni sakat. Rokok pula bukan rokok daun, gudang garam dia belah. Kalau test urin tu sangkut tu. Dia kata dia merokok ni sebab nak bakar syaitan. Adalah benda-benda yang dia cuba kaitkan. Inilah elemen yang memang ada. Lalu anak murid pun melihat merokok itu daripada benda yang biasa. Bahkan di negara kita pun, tapi ni cerita lama lah. Ada satu orang syekh tarikat, dia pun dah meninggal dah pun, saya tak nak sebut nama dia. Dia dilihat oleh anak murid dia merokok ketika mana di bulan Ramadan. Merokok, tapi rokok tu rokok daun lah. Dia isap rokok. Waktu dia isap rokok, orang pelik sebab dia ni memiliki pusat pengajian yang terkenal lah di negara kita. Saya tak nak sebut lah di negeri mana, tak nak sebut. Sebab cerita ni pun cerita dah puluh-puluh tahun. Jadi anak murid tanya, kenapa ni tuan guru isap rokok bulan Ramadan? Tak boleh kan kita isap rokok? Dia kata rokok ni bukan benda yang mengenyang ke pun. Dia kata rokok ni tidak dikategorikan sebagai makanan. Tidak ada orang yang lapar dia isap rokok sampai dia kenyang. Tengok cara dia jawab. Dia nak justify benda yang dia buat tu betul. Dia kata tak apa, isap je rokok, jangan makan je bulan Ramadan. Tapi pada bab memasukkan sesuatu dalam rongga, itu tak diambil kira. Bila mana bidang itu tidak ditanya pada orang yang tepat, maka akan berlakulah cacah merebah seperti ini. Sebab yang jadi anak murid dia tanya tu, dia isap rokok sebab dia isap rokok terbuka. Sebab siang ada kuliah, walaupun bulan Ramadan dia kuliah dalam keadaan dia isap rokok. Jadi dia sebut macam tu, jadi anak murid pun rasa macam logik jugalah apa yang disebut. Lepas pada tu bila mana didatangkan kajian-kajian tentang bahaya rokok, tiba-tiba ada suara sumbang kata,
Kalau macam tu gula pun kena haramkan. Bukan hanya rokok. Sebab gula pun boleh bawa keburukan. Memang tak dapat dinafikan. Memang saya pernah dengar daripada satu orang pakar perubatan. Ni pakar perubatan KPJ Penang dia sebut. Apa yang rokok boleh buat, gula boleh buat. Sama je. Bila mana kita overdose. Apa yang rokok boleh buat, ada sakit jantung ke, ada stroke, gula pun boleh buat. Tapi beza antara rokok dengan gula, consumer kepada gula, orang yang ambil gula, dia tidak memberi kesan kepada orang sebelah dia. Waktu dia minum benda manis, orang sebelah tak terasa manisnya. Dia seorang lah rasa. Tapi orang yang isap rokok, rokoknya dihidu oleh orang sebelah. Beza ketara. Bahayanya sama, tapi beza ketara. Jadi nak justify benda tu haram agak susah. Sebab rokok itu diharamkan kerana maslahatnya. Sebab perokok sekunda lebih bahaya berbanding perokok prima tu yang first bakar dan hisap. Yang hisap, yang menghidu asap yang kedua tu, yang selepas dihembuskan tu. Apatah lagi kalau yang hidu itu ialah anak kecil, ibu yang mengandung, orang tua yang sakit. Bahkan dia dah selesai merokok pun, dia masuk dalam saf salat, masih lagi ada kesan bau pada bajunya, bau pada mulutnya waktu dia baca bacaan dalam salat. Sebab tu justify untuk kata rokok tu haram ialah satu benda yang kita tengok sebagai ada maslahat besar untuk kehidupan manusia. Hatta kalau kita tengok daripada peringkat zaman awal lagi pun dah disebut tentang mereka yang ambil benda-benda yang jenis berasap ni. Tak kira lah ianya boleh jadi rokok, ianya boleh jadi ganja, apa saja benda yang dibakar mengeluarkan asap, shisha ke apa, kesan dia tu tetap ada kesan buruk. Dia tidak memberi keamanan pada orang. Dia tak beri orang senang. Sebab tak semua orang boleh senang dengan bau rokok. Bahkan kiai yang dalam video tu pun, dia pun akui. Sebab dia pun merokok 7 tahun, dia kata. Dia sendiri merokok 7 tahun. Dia kata memang isap rokok ni menyebabkan bau kuat sikit. Tapi orang isap rokok ni kena rajin sikat gigi. Sikat gigi tu maknanya buruh gigi. Bukan isu itu yang nak dibahaskan. Tapi isu tentang common sense, maslahah yang berlaku dan berlaga. Bagaimana Nabi melarang satu orang yang makan bawang, ada bau untuk dekat dengan masjid. Ini kan pula benda yang bukan setakat bau, tapi memberi kesan buruk kepada penghidu yang kedua. Jadi sayu gia dah nak kata benda tu besar mudaratnya. Cuma nak katanya kenapa jadi macam ni? Kerana ada pihak yang melihat tokoh-tokoh tertentu isap. Terutamanya tokoh-tokoh sufi dan tarekat ni. Bahkan kalau kita tengok yang lebih brutal lagi, sebahagian sufi dan tarekat ni tengah-tengah duk berzikir tu, duk isap ganja, itu normal sebahagiannya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita apa, cerita apa P.Ramlee yang jual ganja open tu, ganja. Nak katanya memang it is reality lah benda tu. Memang benda tu wujud pun. Jual belacan je tak ada lesen, jual ganja ada lesen. Nak katanya memang ganja ni pernah legal lah dulu, pernah secara kata apa, dibenarkan secara open, dibenarkan. Okay. Nak sebutnya kepada kita, ini ialah bahana ataupun bahaya bila mana ambilan ilmu itu diambil daripada pihak yang tak betul. Cara ambil ilmu tu diambil dengan cara yang diragui macam tadi. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut. Jika seseorang faqih, jujur dan benar, sudah tentu Imam Syafi'i akan menjawab persoalan yang dikemukakan kepada beliau dan bercakap secara langsung dengan orang yang mengemukakan soalan tersebut daripada kuburnya. Kalau betul kaedah tu terpakai, maka orang-orang hari ni yang muskil terhadap pandangan-pandangan mazhab Syafi'i, just pergi je kubur Imam Syafi'i dan tanya di Mesir, apa jawapan terhadap benda ni? Apa isu ni nak selesai macam mana? Sebab kalau kita tengok, memang banyak lagi isu-isu fik yang belum terungkap ataupun terurai. Kerana fik ini dia beza. Fik ini menerima perkembangan kehidupan manusia. Bila mana manusia berkembang hidupnya, maka pengamalan fiqahnya akan turut berkembang. Terutamanya dalam bab muamalat jual beli ni. Perenggan yang kedua muka surat 81. Al-Qushairi pula meninggikan kedudukan syekh-syekh sufi dengan sebab kekuatan dalil dan hujah mereka. Beliau menyatakan antara lain, hujah-hujah ahli sufi dalam permasalahan mereka lebih jelas daripada semua orang. Kaedah-kaedah mazhab mereka lebih kuat daripada kaedah setiap mazhab
dan orang ramai, baik golongan yang mengikut dalil akli dan athar maupun golongan yang menggunakan dalil akal dan pemikiran. Sebab kalau kita tengok Abdul Wahhab Al-Qushairi ni, Imam Al-Qushairi ni, dia memang satu orang tokoh yang memang sangat-sangat dekat dengan kesufian. Dia memang minat kesufian. Macam-macam mana pun orang yang duduk dalam bidang tu, dia akan puji bidang yang dia sedang berada tu lah. Itu tabiat. Walaupun dia ni promote orang untuk dekat dengan Tuhan, hati kita kena itu ini, dah namanya manusia, memang dia akan bias pada kelompok dia. Dia akan lebih cenderung pada kelompok dia. Dia tak akan puji kelompok orang lain. Dia tetap akan angkat kelompok dia juga macam-macam mana pun. Itulah benda yang tak dapat dinafikan. Walaupun kita tengok Al-Imam Al-Qushairi ni dalam Risalah Qushairiyah dia, satu kitab yang dia tulis tentang benda-benda berkaitan dengan sufi, tentang tasawuf, penyucian jiwa, banyak juga yang positifnya. Tapi walau macam mana pun pandangan-pandangan dia dalam mengkuduskan ahli-ahli sufi ni kadang-kadang nampak agak berlebihan, agak melampau. Sebab dia macam nak kata kelompok ni lah yang paling terbaik. Syekh-syekh sufi mengatasi mereka semua. Perkara yang gaib bagi orang ramai adalah zahir dan jelas kepada mereka. Mereka adalah golongan yang berhubung terus dengan Allah, sedangkan orang ramai adalah golongan yang banyak berhujah dengan dalil. Ni dia ada sikit unsur melampau sikit nak angkat kelompok dia. Bahkan Ma'ruf Al-Qurhi menyatakan setiap ayat Al-Quran yang menyalahi pandangan syekh-syekh kami hendaklah ditakwilkan atau dikira sebagai mansuh. Yang ni lagi dahsyat. Mana-mana ayat Al-Quran yang berlawanan dengan pandangan syekh sufi, ayat Quran tu kena ejah bagi selari dengan pandangan syekh tu, ataupun payah sangat nak celah, nak ciluk, tak tahu nak pergi mana dah, kata ayat tu mansuh. Ayat tu tak diamalkan dah, tak valid dah pengamalan dia. Begitu juga dengan hadis, jika bercanggah dengan pandangan syekh, hendaklah ditakwilkan atau dikira mansuh. Yang ni memang sangat-sangat jelas dah nampak angkat kelompok ataupun angkat kalam-kalam syekh ni sebagai pedoman yang lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Sekarang kita tengok bantahan ulama ke atas pendalilan dengan kata-kata dan tindakan syekh sufi. Berdasarkan keterangan di atas, jelas sekali unsur keterlaluan yang dipegang oleh ahli-ahli sufi terhadap syekh-syekh mereka sehingga menjadi satu manhaj yang dipegang dari generasi ke generasi dalam kalangan mereka dalam urusan agama. Kita dah tengok sebelum ni, yang malam ni dan perbahasan sebelum ni, betapa dahsyatnya kelompok sufi ni bila mana dia mengkuduskan pandangan guru dia, mengkuduskan pandangan ikutan dia. Bantahan pertama muka surat 82 daripada Ibn Jauzi. Ibn Jauzi misalnya antara ulama yang membantah pendalilan dengan menggunakan kata-kata dan tindakan syekh sufi. Menurut beliau, para pendakwah sufi menyatakan syekh diserahkan kepadanya hal keadaan seseorang. Tidak ada seorang pun dalam orang Islam yang menyerahkan hal keadaan dirinya kepada orang lain dengan begitu mudah. Manusia ditolak segala kehendak dengan syarat, manakala binatang dikawal dengan rotan. Itu kata-kata Ibn Jauzi. Maknanya antara benda yang berlaku jelas pada zaman dia, kita pun tahu Ibn Jauzi ni antara tokoh yang memang sangat-sangat terkehadapan menyerang kelompok ni. Sebab pada zaman dia, pada tahun ke-6 Hijrah, manhaj sufi diterima secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat Muslim pada waktu itu. Maknanya menjadi satu keaiban ataupun satu kekurangan bila mana kita seorang Islam ni tak join, tak bai'ah mana-mana tarikat pada waktu itu. Mesti kena join. Bahkan dikira sebagai orang yang lalai kalau tak join. Dilihat sebagai orang biasa, orang fasik pun mungkin, kalau hanya berpada dengan beribadah yang wajib tanpa involve ataupun associate dengan apa-apa tarikat sufi. Kesan buruknya ialah bila mana benda ni berlaku, maka segala amalan-amalan, tindakan-tindakan syekh-syekh sufi yang pelik, yang meragukan, semuanya cuba dijustifikan sebagai benda yang berada dalam lingkungan kebaikan dan tak boleh dipertikaikan. Bab sebelum ni pun dah kita sebut bagaimana sebahagian syekh-syekh sufi yang melampau, mereka sampai tahap melakukan perbuatan yang sangat-sangat teruk dan jelas
salah dari segi syarak, iaitu meliwat binatang di hadapan khalayak ramai. Benda tu memang ada. Kalau nak dedah benda ni, memang wujud pun. Ramai sebahagian para ulama mengisi buku mereka dengan pendedahan benda ni. Kalau saya nak cuba senaraikan, banyak. Bahkan ada sebahagian guru tarekat ni mengendap anak murid dia bersetubuh dengan pasangan dia. Ada. Ni saya bukan buat cerita, memang ada dalam kitab pun. Dalam kitab mereka. Sebab apa? Sebab dia rasa dia nak filter tindakan anak murid dia. Sampai kepada benda yang sesulit tu pun dia pergi. Memang ada. Dan anak murid waktu dia sedari sedang diintai oleh orang ni, tok guru dia tak rasa itu ialah satu ancaman, satu gangguan, bukan. Bahkan dia rasa beruntung sebab tok guru dia tengok dia buat benda tu. Dan tok guru dia jaga dia sampai ke tahap tu. Sebab tu buku Talbih Iblis ni kalau buka nak baca selai-selai, memang kita akan tengok kenapa orang kepanasan membaca buku Talbis Iblis oleh Ibn Jauzi. Sebab tu saya ada satu orang kenalan, tapi bukan di Perlis lah, di negeri lain. Dia mengajar Talbis Iblis, habis Talbis Iblis tu, tapi tak ada kena cop apa, tak ada orang marah apa, orang masjid pun okey. Saya tanya dia, ente baca buku apa je? Dia kata baca Talbis Iblis lah. Lepas tu part-part yang kita kira brutal, yang begitu jelas Ibn Jauzi sebut tu, termasuklah yang berlaku dalam masyarakat Melayu ni, ente baca macam mana? Yang tu skip. Oh, patut orang tak marah pun. Sebab kalau baca mesti orang akan marah. Memang waktu part kita baca yang zaman dulu, kita seronok lah. Sampai dekat part yang Ibn Jauzi sebut, kena dengan zaman kita. Zaman Ibn Jauzi pun ada, zaman kita pun ada. Waktu tu orang akan tengok lain macam. Sebab tu agak jarang saya tengok orang yang mengajar Talbih Iblis ni, dia boleh buat live terbuka, melainkan memang kental betul. Memang orang kata apa, tahan maki lah. Dia punya kebolehan dia tu memang betul-betul tahan maki. Melainkan yang dok kuliah ni biasa tertutup. Biasanya dia buat secara tertutup. Yang Dr. Zaharuddin buat ringkaskan pun, dia tak sentuh banyak pada bab yang ke-10 dalam Talbih Iblis yang Ibn Jauzi tulis tu, iaitu Talbis Iblis kepada kelompok sufi. Yang ni sangat dahsyat. Bab-bab subtopik yang awal tu okey, still okey lah, iaitu suka pakai pakaian yang kusut, nak menunjukkan diri tu zuhud. Lepas tu suka duduk tepi jalan dan tunggu orang beri makanan pada dia. Sebenarnya benda ni dilarang. Dilarang kepada kita ni berpura-pura miskin ataupun berpura-pura susah untuk mendapat ihsan orang. Benda ni dilarang. Ini ialah petanda orang yang tak ada maruah. Sedangkan Nabi suruh kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni dijadikan orang yang jaga maruah. Antara bentuk penjagaan maruah ni ialah tidak menampakkan diri susah. Benda tu bahagian daripada kebaikan Islam orang tu. Melainkan terlalu terkepit sangat. Tapi biasanya kalau orang yang betul baik Islamnya, dia tak akan tunjukkan dia susah. Contoh mudah yang tuan-tuan boleh tengok sekarang. Siapa kelompok orang Islam yang dia orang susah tapi dia orang tak tunjukkan dia orang susah? Umat Islam di Palestin sekarang lah. Dia orang susah tapi dia orang tak tunjukkan dia orang susah. Tuan-tuan tengok Hamas di Gaza. Dia orang bukan cukup pun hakikatnya ketenteraan, tapi dia orang cuba sedaya upaya mungkin untuk cipta senjata. Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, usaha yang dia orang buat, kepakaran yang dia orang ada, menggerunkan sebahagian besar negara-negara yang sakan lawan Hamas ni. Walaupun dari segi ketenteraan, senjata dia orang hebat. Senjata Hamas ni bukanlah senjata-senjata yang kita kira senjata yang dibuat penelitian yang bersungguh-sungguh, bukan. Bahkan saya boleh kata ketenteraan negara kita lagi baik senjatanya pada Hamas. Tapi Allah Ta'ala takdirkan senjata yang biasa itu menakutkan musuhnya, menggerunkan beberapa buah negara. Sebab apa? Kemuliaan pada menjaga maruahnya. Pengalaman saya lah, jumpa orang-orang Palestin yang betul orang Palestin, betul orang Palestin.
Dia bukan orang Palestin yang berpura-pura ataupun mengaku Palestin. Kadang-kadang dia mengaku. Sebab kita ni kadang-kadang kita tak boleh nak beza muka Arab ataupun muka Melayu, muka Palestin ataupun muka Arab yang lain. Jadi kita pun rasa dia Palestin. Sebab tu tuan-tuan yang pergi buat umrah, yang tengok live malam ni kalau ada di Masjidil Haram ke, orang Malaysia, ataupun yang baru planning nak pergi ke, tuan-tuan jangan mudah terpedaya dengan orang yang tiba-tiba datang, saya daripada Palestin, I am from Palestine, help me, ataupun bantu, please donate ke. Kalau dia cakap bahasa Inggeris lah, kalau dia cakap Arab, dia cakap Arab lah. Saya pernah disapa di Masjidil Haram tahun bila, dia kata dia orang Palestin. Saya tengok atas bawah dia pakai kurta. Kurta ni Pakistan, India, Pakistan ataupun Afghanistan. Saya kata Palestin kat mana? Dia kata Palestin, Gaza, Palestin. Saya nak tunggu dia sebut Peshawar je. Kalau dia kata Palestin di Peshawar, memang kena luku dah dia gitu. Tapi dia try hard. Kita try cakap Arab dengan dia, rupanya memang tertangkap, dia tak boleh cakap Arab. Dia orang Pakistan. Cuma nak katanya dia cuba juga nak tipu lah. Dia cuba nak tipu. Dan saya dah tengok dia dah mendekati beberapa orang jemaah Malaysia yang dalam saf tu. Dan ada sebahagiannya bagi 10 rial. Ada yang bagi 5 rial apa semua. Kita ni nak bagi tengok orang juga lah. Kalau dia mengaku dia Palestin, kalau pakai kurta macam tu, tak bagilah kita. Ini bahaya juga ni, kadang-kadang sikap mudah kena tipu. Agama memang suruh kita jadi baik, tapi bukan agama ajar kita jadi baik untuk dipijak oleh orang. Itu benda yang kita kena faham. Jangan sampai orang yang datang tu minta derma, dia mengaku Palestin, dia pakai baju batik pula nanti. Saya daripada Palestin pakai baju batik, pakai songkok Jawa lagi. Yang tu bukanlah. Jadi nak katanya kita jangan pakai bagi je lah, kena tengok orang. Cuma saya boleh katalah pengalaman dengan orang Palestin ni susah tangga mana pun. Dia cuba untuk tunjukkan dia tak susah. Dia tak tunjukkan dia susah. Ramai orang Palestin daripada Gaza yang duduk di Malaysia ni, yang sambung belajar PhD. Dia orang sambung belajar. Dia orang tak jadi orang yang bergelandangan, homeless ke, tak. Dia orang sambung belajar tempat kita. Sambung belajar tempat kita bukan free. Kena bayar duit. Melainkan ada sebahagiannya yang ditaja, macam yang di Perlis sebahagiannya ditaja oleh Kuwait, oleh Maid. Ada sebahagian anak-anak Palestin yang memang ditaja. Yang ni nampak dia tak tunjuk diri dia tu miskin. Walaupun hakikatnya kita tahu dia memang tak cukup makan. Itu izzah, kemuliaan. Tapi yang dalam sufi, yang dalam Ibn Jauzi tulis tu, ada sebahagian ahli sufi ni pretending, menunjukkan diri dia tu miskin, sedangkan dia menyimpan sebahagian besar daripada duit ringgit ataupun dinar dan dirham. Kaya betul dia. Cuma sebab dia pretending, orang pun bagi. Benda ni bahaya. Benda ni memang bahaya. Jadi Ibn Jauzi telah memberi jasa besar kepada umat ini untuk menyedarkan orang Islam bahawasanya mereka-mereka ini telah menyalahgunakan nama kesufian. Kita baca buku ni bukan nak kata semua, kita nak tapau semua sufi ni tak betul, bukan. Ada memang elemen penyucian jiwa ni ada dalam Islam. Sebab tu para ulama macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ni tokoh besar dalam sufi. Dalam masa yang sama dia pun mufti dalam mazhab Hambali. Dia satu orang yang faqih, tapi dia tidak menunjukkan diri dia tu satu orang yang melampau. Sebab tu kita akan tengok beberapa tokoh sufi yang berjalan di atas jalan yang benar. Cuma dia orang tidak menyibukkan diri di pintu pemerintah. Dia orang satu orang yang bila mana berlaku kelalaian cepat sedar. Ini orang-orang sufi. Inilah orang-orang yang kata apa, yang benar-benar ada kemuliaan yang Tuhan beri ataupun disebut sebagai karamah. Cuma kita jadi masalah bila mana kita punya silibus kesufian di tempat kita ni digambarkan mesti orang tu pelik. Sebab tu sampai kali ni pun orang Melayu kita masih lagi ada kepercayaan. Tengok orang gila tak pakai baju, yang kata apa-apa tu mungkin wali. Tidak ada konsep itu dalam kesufian. Tidak ada konsep orang yang dah tak pakai baju ni, orang yang dah tak waras, kita duduk dekat dengan dia tumbuk kita. Kita bagi duit dekat dia 50, dia koyak duit 50. Tu orang gila. Itu bukan wali lagi. Wali ni siapa tuan-tuan? Wali ni yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari, ialah orang yang boleh menjaga salat jemaah 5 waktu di masjid.
menjaga salat rawatib 12 rakaat dengan baik. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, man azani, sesiapa yang menyakiti aku dan juga wali aku. Ini hadis kursi. Man azani waliyan, sesiapa yang menyakiti waliku, azantuhu bil harb, aku izinkan perang kepada dia, aku isytihar perang. Lepas pada tu Nabi pun sebut melalui hadis tu, hadis kursi, Tuhan kata, sesiapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan benda-benda wajib, amalan wajib, dan dia mendekatkan lagi diriku kepada Allah Ta'ala itu dengan amalan-amalan sunat, ini betul-betul wali. Sebab bukan mudah. Sebab tu satu benda yang sangat tidak tally dan synchronize, bila mana orang tu diangkat sebagai wali tapi dia hilang daripada saf salat fardu berjemaah, itu bukan wali. Bila mana kita tengok orang kata dia wali, dialah orang yang percakapannya kotor, bercakap benda-benda yang mengarut. Sedangkan dalam Al-Quran sebut ciri-ciri kewalian itu ialah waqulu linnasi husna, berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Sebab apa? Sebab kita ni asal wali, kita mesti nak cari benda pelik. Kita bukan nak tengok kesungguhan ibadah dia, tapi kita nak tengok pelik apa yang ada pada dia. Oh, wali ni pegang apa-apa jadi emas. Wali ni tanam padi atas rambut dia. Kan ada sekarang kecoh isu satu orang apa, tapi dia bukan Islam lah, India, tanam padi. Dia tu dia anggap wali lah di sisi penganut agama di sana. Dia tanam padi. Jadi dia tu orang kata apa, jimat lah. Sebab orang lain kena beli beras, dia tak payah pakai tuai kat atas kepala je. Ini semua cerita-cerita yang menyerupai kepada ketidakstabilan akal. Maknanya gila lah dalam erti mudahnya. Jadi kita kena hati-hati. Cerita wali bersih diri dalam Islam ialah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sentiasa dekat, untuk sentiasa menjunjung tinggi kewajipan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang yang boleh jaga salat masjid, mereka ni wali hakikatnya. Sebahagian orang suka tengok cerita wali. Kadang-kadang wali tu suami dia ataupun boleh jadi isteri dia pun. Dia duduk cari cerita wali yang pelik-pelik. Kadang-kadang jiran dia ataupun kawan dia. Cuma dia tak ada karamah yang pelik-pelik, dia tak ada lah. Tak ada lah kalau tayar pancik dia sentuh tayar tu kembung balik, tak jadi dah pun benda tu. Tak ada lah kalau banjir dia pergi je jadi surut, tak akan jadi benda tu. Sebab kita selalu ditanam dengan benda-benda seperti itu, sehingga kita punya silibus ataupun cara faham untuk bab isu kewalian ni jadi gelong sampai macam tu. Sebenarnya wali itu ialah orang yang menjunjung tinggi kewajipan ataupun syiar Islam. Siapakah wali? Dialah orang yang paling banyak berada dalam majlis-majlis ilmu. Dialah orang yang paling banyak mukanya dilihat di masjid-masjid. Bukan yang paling banyak naik gunung, bukan yang paling banyak duduk tepi jalan minta duit dengan orang. Itu bukan wali. Kita tengok lagi muka surat yang ke-80, muka surat yang ke-82 tu. Perenggan yang kedua, Ibn Jauzi juga memberi amaran keras agar orang Islam tidak mendengar kata-kata ahli sufi di atas dan mengikut jejak langkah mereka. Bagi beliau, mendengar kata-kata ahli sufi di atas adalah sama dengan mendengar kata-kata kosong daripada sebarang bukti. Mereka adalah golongan zindik. Mereka mengumpulkan antara pakaian kerja, pakaian compang-camping dan pakaian bulu dan menjadi boneka golongan etis. Mereka hanya makan, minum, mendengar simak dan mengabaikan hukum hakam syarak. Simak ni ialah majlis tari menari lah, ataupun majlis yang ada bunyi-bunyian. Saya nak sebut simak ni yang paling hampir ianya mungkin majlis qasidah yang melampau. Qasidah tu tak salah, tapi bila mana dia melampau. Contoh yang paling banyak sekali di tempat kita ni, di kalangan kita ni ialah di negara jiran. Sangat banyak. Indonesia sangat banyak. Dia majlis tu, dia rasa majlis ilmu, tapi dia berkasidah, lepas tu bangkit nari yang ramai. Lepas tu dalam keadaan ketawa gelak. Inikah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Inikah majlis yang mengangkat ilmu agama sebenarnya? Tuan-tuan boleh tengok dah, sangat banyak di negara jiran ni lah. Kalau kita tengok pun takut. Kalau kita tengok pun kita rasa risau. Sebab gelombang dia inilah gelombang yang mula ingin diterima di tempat kita. Hampir nak diterima. Jadi ini benda yang kita kena hati-hati.
Sebab Islam dengan benda-benda seperti ini ni dia tak duduk sekali. Yang betul Islam lah, yang mendakwa tu mungkin lah. Ibn Jauzi menyatakan apa yang diucapkan oleh ahli-ahli sufi di atas adalah satu bentuk kekufuran. Mereka telah diperdayakan oleh syaitan. Hal ini kerana sesiapa yang mengiktikadkan perkara yang haram atau makruh sebagai boleh mendekatkan diri kepada Allah, iktikad tersebut adalah satu bentuk kekufuran. Mereka semua adalah golongan zindik yang berpakaian ahli ibadah. Yang jadi masalah sekarang ialah bila mana mereka-mereka ini mengenakan pakaian-pakaian yang seperti ahli ibadah ataupun orang alim. Itu yang mengelirukan kita. Itu yang menyebabkan kita jadi terkeliru tu. Kalau kita tengok di negara-negara jiran ni, dia bukan setahun dua ni, dia sudah puluhan tahun yang lampau. Saya pernah sebut banyak kali di sini. Ada beberapa orang tokoh-tokoh, saya malas nak sebut nama, tapi tahu-tahu boleh tengok lah. Dia dalam kuliah, saya sebut ialah Abah Guru Sekumpul ni, daripada Indonesia ni. Sangat banyak benda-benda yang pelik dalam kuliah dia. Dia dah mati dah pun. Kita bagi azan dulu, nanti kita sebut sikit. Sikit lah saya nak sebut, sambung tadi, tentang satu orang tokoh yang besar di Indonesia ni. Nama dia Abah Guru Sekumpul. Sekumpul tu nama tempat di Jawa. Tuan-tuan boleh tengok video-video dia, video-video lama lah. Dia dah meninggal. Dia punya pewaris dia ramai lah di Indonesia ni. Ada satu video, dia ceramah. Dia selak kain ni, dia tunjuk pakaian dalam dia. Tapi dia tokoh besar. Ni bukan tipu, memang video dia ada. Tuan-tuan boleh cari. Tapi tak ada satu kerja pun nak cari benda tu. Cuma saya tengok ada orang cut, tapi dia memang dianggap hebat. Dalam video juga, dalam kuliah juga dia sebut waktu dia pergi ziarah makam Nabi, Nabi keluar dan bersalam dengan dia dan cium lutut dia. Ada satu video yang baru saya tengok dalam minggu lepas. Dia tengah kuliah dia ni saya tak tahu, dia tak baca kitab pun. Dia kuliah. Dia macam menyembang dengan orang, tapi ramai, sangat ramai, pecah panggung lah. Dia ketawa sikit, tiba-tiba dia kata dia nak tunjuk pistol dia. Pistol senjata api. Dia pun selak jubah dia buat keluar pistol. Ni apa ni? Ilmu agama apa yang nak diajar kepada masyarakat? Dia pun kata okey, dia bangkit berdiri, dia kata ni pistol betul. Lepas tu dia simpan balik. Tapi dia memang hebat lah, tahu tak? Dari segi kemuliaan orang sana, kritik dia ni kira memang cari nahah lah. Ustaz-ustaz sunnah kalau kritik dia di sana, memang kira cari nahah lah. Sebab dia memang ada pengaruh. Haul dia adalah haul yang agak besar di Indonesia. Sebab sekarang ni kalau tengok antara haul yang besar di Indonesia ni ialah haul Habib Ali Al-Habsyi. Sekarang ni yang sekarang ni tengah duk buat. Hatta ke Malaysia kita pun duk buat. Di beberapa negeri di tempat kita ni, kalau tuan-tuan tengok ada duk buat majlis haul. Tapi dia tak nak sebut haul siapa. Tapi itu ialah untuk seragam dengan apa yang dibuat di Indonesia. Selain daripada itu ialah haul Abah Guru Sekumpul. Tempat kita pun ada penggerak-penggerak dia ni, ada. Cuma saya nak katanya itu ialah salah satu tokoh sufi yang diangkat dan memang tak boleh nak dipetikai lagi. Jadi kalau tengok apa yang Ibn Jauzi sebut ni, kita jangan pelik lah. Memang itu ialah benda yang memang wujud pun pada zaman melampau hatta kepada zaman sekarang. Cuma kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan sambung lagi bantahan Ibn Jauzi terhadap terhadap kata-kata ataupun pendirian guru-guru untuk dijadikan sebagai sandaran dan pedoman hidup ni. Kita berpada situ je untuk malam ni, muka surat yang ke-82. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.